Sebelum kita mulakan tutorial, saya nak mengucapkan selamat datang kepada para pelajar kuis, para pelajar baru kuis seramai 1,500 orang yang mendaftar Sabtu dan Ahad lepas. Semoga korang meneruskan kecemerlangan di bumi kuis. Dan sebenarnya tutorial ni setting yang kami buat lebih sesuai untuk kita gunakan desktop. Okey, tapi siapa-siapa yang tak on desktop sekarang, bolehlah korang share ataupun korang park kat mana-mana, so that later bila korang dapat akses kepada desktop, then korang boleh try tutorial ni. So biasa kita akan dapat kadang-kadang lah siapa yang biasa buat program contoh dia, ataupun buat budgeting contoh dia, mungkin pernah dapat dokumen macam ni lah. Ini adalah dokumen Word seperti yang ada dalam skrin sekarang ni, yang mana bajet ataupun belanjawan ni dipresent ataupun dibentangkan dalam bentuk Word ataupun jadual. Okey, dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk Word, yang mana kalau katakan kita nak edit dokumen ini, akan menyebabkan sebenarnya kita nak buat tutorial Excel ataupun spreadsheet. Tapi sebelum tu kita lihat apa problem utama dia bila kita buat belanjawan ataupun sesuatu dokumen yang melibatkan pengiraan. Yang mana kalau katakan kita ada dokumen macam ni, so let's say kita nak buat perubahan. Contohnya kita nak buat perubahan. So katakan kita nak ada kuantiti ni, okey, kuantiti 2. Tapi dia punya harga berubah, contoh dia 45. So kalau kita perhatikan kat sini, kita kena ambil kalkulator lah. 2 darab 45, korang kena letak 90. Manually kita kena ubah dia. Okay, kita manually kena ubah dia. Kalau nombor yang senang ni kita boleh congak je lah. Kalau nombor macam ni 64.4, kau nak darabkan macam mana? Terpaksa lah ambil kalkulator kan. Ambil kalkulator 64.4 darab 2. 64, 48, 64, 4 kalau 48, 8 dan 6 darab 2 adalah 12. Tadi awal-awal pun dah salah. 4 darab 4, 8. Okey. So lepas tu hasil dia berapa? Jumlah dia berapa? 90 darab 128. Korang kena tambahkan manually lah. Ini adalah 8, 9 dengan 2, 1, betul. 1, 2, okey. So, ni antara cabaran dia lah bila kita mengedit bajet ataupun dokumen yang melibatkan kiraan menggunakan Word, yang mana korang terpaksa manually congak ataupun pergi kepada kalkulator dan kira kat kalkulator, kemudian edit di sini. Selepas tu bila ada buat perubahan, ni tiba-tiba dapat 5. Lama 5 balik, 65 lah. Wah, jenuh nak kena cari kalkulator dan buat pengiraan baru. So sebenarnya isu ni boleh diperbaiki dengan menggunakan Excel. Okey, Excel. Kalau siapa-siapa yang menggunakan Google Spreadsheet, boleh juga. Google Sheet. Sebut baik-baik. Google Sheet. S-H-E-E-T. Google Sheet. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk dulu. Untuk option yang pertama, kita akan gunakan Excel. Okey, Excel. Nanti kemudian saya akan tunjuk juga menggunakan Google Sheet. Okey, Google Sheet. Okay. Hai Amri, hai. Okay, ni peminat setia. Hai Hakim.
Saya betul-betul lemah dalam bab sheet. Okay. Jangan spell yang lain lah. Dia S-H-E-E-T. Dia macam dalam ship lah. Dia bukan dalam ship kapal. Sheet. Okay, Google Sheet. Okay, Google Sheet. Okay, so Excel ni mungkin banyak sangat okey kan. Okey. Kalau tak okey tu tak apa, mungkin korang on mobile, korang boleh share dulu so that later korang boleh study lah benda ni, mentelaah menggunakan desktop. Tapi kalau kau nak test dalam, sebenarnya Excel pun ada dalam bentuk mobile, Google Sheet pun memang dah available dalam mobile. Boleh je pakai, boleh je try. Cuma korang kena tengok video ni dan kemudian test on device, itu agak annoying sikit lah. Okay, tapi tak apa, macam mana pun korang nak park ataupun nak share, silakan lah. Kemudian kita boleh come back later lah. Okay, so, saya besarkan sikit. Ini adalah interface dalam Google Sheet yang mana kita cuba nak convert, kita nak convert dokumen yang dalam Word ni kepada Google Sheet supaya kita lebih mudah untuk kita manage ataupun kita ubah sesuai dia punya edit, dia punya content nanti. Contohnya kita buat di sini program A, contoh dia lah, contoh. Okay, program A, so kita akan perlukan deskripsi dia. So kalau siapa yang tak familiar dengan Google Excel ni ataupun Google Sheet, dia sebenarnya diwakili oleh what we call as cell. So setiap satu ni ada cell dia. Okay, setiap satu ni ada cell dia. So ini cell A1. Okay, kalau perkataan program A ni, dia berada dalam sel B2. Okay. Dan kita letak something macam deskripsi dan harga seunit, kuantiti, harga seunit, kuantiti, harga seunit, harga seunit dan jumlah. Harga seunit dan mungkin jumlah kecil. Nanti kita ada jumlah besar lah, dah kecil adalah besar kan. Lebih kurang macam tu, kita arrange. Dan kita nampak ada garisan kelabu ni, ini adalah garisan panduan. Okay, garisan panduan. Bila kita print nanti, garisan panduan ni tak kelihatan. Okay, dia tak kelihatan. Kecuali kalau kita draw ataupun lukis garisan itu menggunakan option ni. Okay, borders zoom jap. Okay, borders. Yang tu nanti kita tunjuk juga. So katakan program A ni, kita gunakan belanja satu iaitu apa tadi? Tol kuantiti sehala. So katakan kita pergi ke JB dalam lebih kurang Pening dalam tak pasti dalam 500 km pergi balik 1000. Kuantiti tol sehala lebih kurang berapa ringgit? Katakanlah RM45. Katakanlah, okey. Dan kita nak buat dua hala. Kuantiti seunit RM45. So jumlah dia berapa? Jumlah dia berapa? Kalau korang congak senang je ni. 45 darab 2 90. Okey, itu kalau congak guna calculator. Tapi kalau gunakan formula, atas ni korang boleh nampak
Okey, ada formula ni. Formula. So sebenarnya kuantiti dia ni korang boleh darab dengan harga seunit. Darabkan dia je. Macam nak buat, kalau gunakan formula box atas ni, kotak formula ni, korang kena start dengan sama dengan. Okey, sama dengan. Sama dengan tu macam hasil lah. Dan korang pergi kepada kuantiti, korang darab. Darab simbolnya adalah, sorry. Mana tadi? Sekejap ya. Darab simbolnya adalah asterisk. Zoom lagi. Nampak? Okay, itu adalah simbol darab. Dan kita nak darabkan dengan apa? Darabkan dengan harga seunit. So, klik quantity, tekan darab di atas ni dan klik lagi harga seunit. Dan tekan enter. Enter terus. Enter. Dapatlah RM90. Then, item yang kedua, kita masukkan perbatuan. Contohnya lah. Quantity, of course dua hala lah. Dua hala. Dan kita ada perjalanan, quantity dia kilometer lah. Okay, let's say kilometer. Okay. Quantity dia kilometer. Pergi balik kita ada 1000 kilometer. Pergi Penang, contohnya lah. Harga seunit boleh claim 0.60. Okay, 60 sen. Contoh 60 sen. So yang ini pun prosedur yang sama. Sama dengan, okay, pada kotak yang ada mengandungi jumlah kecil ni, korang boleh pergi kepada formula box. Dan sama juga 100 darab. Ada shortcut dia lah. Ada shortcut dia, korang boleh simply copy paste je. Tapi kita nak tunjuk macam mana asal usul dia lah. So sebenarnya soalan tentang penggunaan Excel ni, formula ni ditanya oleh seorang daripada audience. Dia teringin nak belajar macam mana nak gunakan formula. Okay, ada formula ni consider taklah advance sangat. Okay, antara level-level pertengahan kepada beginner ataupun permulaan. Lepas tu kita ada macam nak buat graph daripada data. Lepas tu macam mana kita nak buat pivot table. Okay. Yang tu mungkin sekarang ni saya tak cover lah. Kita akan fokus kepada penggunaan formula box di atas ni. So terima kasih kepada tuan-puan yang bertanya. Siapa-siapa yang nak bertanya pun boleh kat bawah tu ya. Sekejap ya. Komen, letak dalam komen. Siapa-siapa nak bertanya, letak dalam komen. Dan jangan lupa share. So nanti next time boleh come back dan cuba tutorial ini kalau korang dapat desktop nanti. So kat sini mungkin korang perhatikan ada 0.6. So macam mana kita nak ubah dia punya titik perpuluhan. Korang boleh buat highlight ya. And then cari option untuk titik perpuluhan. Yang ni. Oh silap. Sini. Okay. Kalau nak 2 titik perpuluhan, tekan satu lagi. Okay. So kita ada 2 titik perpuluhan. Oh tadi silap formula lah. Oh bukan tambah. Okay. Patutnya datanya pelik. Macam 1000 darab 0.6 kan. Sepatutnya ni darab bukan tambah. Darab. Tukar je lah. Edit. Enter. So dapatlah 600. Dapatlah 600. So apa item yang seterusnya? Untuk kita masukkan. Perbatuan, travel, mungkin allowance. Mungkin. Okay. Allowance makan saja. Allowance makan mungkin kita dapat RM60 sehari. Dan kita
kuantiti, 2 hari. Mungkin ni kuantiti dia RM60. Sama juga, kau boleh sebenarnya tarik macam ni. Kalau pattern dia lebih kurang sama, kau boleh tarik dan dia akan dapat. Okey, saya ulang balik, zoom kejap. Okay, kalau yang ni pattern dia lebih kurang sama, kuantiti darab harga seunit, pattern dia sama je, formula dia lebih kurang sama. So kita boleh gunakan kaedah yang lebih mudah. Kat ujung bawah ni kan, kat ujung ni, ujung ada conet tu, bawah tu, korang klik, drag ke bawah, and then dia akan copy paste formula tu, tapi dia akan berubah sel mana yang nak kira, ikut baris tu lah. Okay, so itu trik yang lebih mudah. Siapa-siapa dah biasa nanti bolehlah guna kaedah yang mudah tu. Okay, tapi asal usulnya macam tu lah. Okay, dia gunakan formula bar. Dan kalau kita perhatikan, bila kita tengok formula bar pada 120 ini, korang akan perhatikan bahawa sel yang dia beroperasi dah berubah. D5, baris 5 dan E5. Okey, yang sini D4, zoom D4, E4, D4, E4, dan yang atas ni D3, E3. So dia calculation tu menggunakan cell name. Okay, cell, nama cell. Okay, so let's say kita ada jumlah kecil di sini, dan kita lihat dia punya jumlah untuk program ni. Okay, macam mana nak calculate? 90 tambah 600 tambah 1. So klik pada di sini, ataupun boleh di sini korang boleh gunakan kaedah manual tambah cell by cell. Nak tambah cell by cell, saya tunjuk dulu. Nak tambah cell by cell, yang ni klik sama dengan, lepas tu mana tadi? Okey, kita akan tambahkan sel yang pertama, lepas tu tambah sel yang kedua, tekan tambah, dan sel yang ketiga, enter. So dia akan calculate dia punya jumlah. Okey. Satu lagi cara yang mudah, yang saya rasa lebih mudah lah, kita delete ni kejap. Kita boleh gunakan auto sum. Auto sum ada pada formula kat atas ni. Okey, klik pada menu kat atas ni. Tengok pada menu kat atas, mouse kita, klik je auto sum. Nampak? Dia akan cari sel yang terlibat. Dia akan adalah dia punya AI dia, dan dia akan cari sel yang terlibat. Dia gunakan function sum, S-U-M. Tekan enter, dan dia akan dapat konsep yang sama dengan korang tambah cell by cell. Okey, itu auto sum. So let's see, ini adalah program yang pertama. Belanjawan ni Julai, budget perjalanan Julai 2020. Dan korang boleh adjust row ni, column macam tu. Dan kalau nak insert, boleh gunakan insert function. Zoom kejap. Nak insert je row. Okey. So kita ada harga seunit, jumlah kecil, bla bla bla, and then ni kita boldkan dia. Nak boldkan macam mana? B. Okey, so katakan ni, alamak, ini dia punya perpuluhan tak sama. Balik tadi kepada apa tadi? Ni. Okey. Dan korang boleh gunakan ni lah, harga subunit RM. Okey. Dan jumlah kecil ni pun korang boleh letak RM. In fact, dalam Excel,
sebenarnya konten ni ataupun figure ni, nombor ni, korang boleh tambah RM kat depan. So let's say korang nak tambah RM, senang je, highlight dia, then right click, zoom kejap, pergi lihat format cell. Okay, tertakluk pada korang punya Excel version, kami punya dah ready. Simbol RM. So pergi kat currency, tukar kepada simbol RM. Then klik OK. So setiap satu sel tu korang letak, korang dapat simbol RM. Tapi macam tak cantik lah pasal bersepah. Sedangkan, ini tak perlu RM. Sorry. Ini tak perlu RM. So kalau nak buang RM, right click, pergi kat format cell. Okay, set none. Yang tu sel tu silap, tak perlu RM. Okay. Dan kuantiti korang tak perlukan titik perpuluhan pun. Mana ada kuantiti titik perpuluhan. So korang adjust balik titik perpuluhan menggunakan button ini. Ni. Okay. Nampak? Okay. So kalau nak sorry sekejap. Zoom out Kalau nak kembalikan ni kepada tak ada simbol RM pun boleh juga. Just right click, kembali kepada format cell. Right click tu klik sebelah kanan. So kita highlight dulu, and then right click, mana ni, right click, dan kita ada format cell. So kat sini korang boleh tukar kepada none. Kalau nak tukar kepada USD pun semua ada kat sini, simbol none, then klik OK. Okay. So taklah clutter sangat. Okay. Taklah clutter sangat. Korang punya sel ni ada banyak sangat RM bagai. Okay. So ini kita boleh kita buat borders. Kita buat borders. Okay, border kat atas ni. Okay, kalau korang tak set border, tak ada garis yang akan kelihatan bila kita print out. So buat macam tu, border. Okay, kalau yang ni korang nak bagi penuh, okay, korang buatlah outside border. Kalau korang nak penuh, satu lagi, ni outside border. So, kalau korang nak bagi dia macam tick outside border pun boleh juga. Option border, tick outside border. So korang akan dapat benda macam ni lah. So kat luar tu tebal. So korang nak print nanti, tekan Ctrl P atau Ctrl P, korang akan nampak dia punya preview lah. Macam tu. So ini macam mana yang akan appear dalam print. Kita zoom. So ini akan appear dalam print. Bila kita cetak, dia akan appear macam ni. So dia akan follow lah border-border tu. Tempat yang kita tak decide dia punya border, what happen? Tak ada border lah. Tak ada border. So dia akan plain je lah. So kecuali tempat-tempat yang kita dah decide border dia, dia akan appear as border. Minum sekejap. Zoom. Dan kita boleh repeat, let's say compartment ini, kita boleh repeat di bawah. Copy je. Repeat. Contoh dia lah. Copy. Ctrl C.
then korang akan nampak line yang dotted tu dia bergerak. Itu maksudnya sel yang aktif ni tengah sedang dalam clipboard, dan korang boleh paste je lah. Right click, paste yang ni, option ni sekali dengan formula dia. Kalau zoom, ok, paste. Nak mudah Ctrl P je lah, Ctrl V, Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Ok, then tekan escape button dalam keyboard. So let's say ni program B. So kita ada tool perbatuan, ok, let's say kali ni kita nak melibatkan tiket flight, tiket penerbangan. Ok, tiket penerbangan, adjust lah accordingly. Ok, kuantiti dua hala, satu perjalanan mungkin dalam 300. Korang nak pergi mana? Sekarang ni letaklah 500 dulu kalau nak pergi Sarawak contohnya lah. Ok, dia akan tukar di sini. So kat sini bila dah ada tiket penerbangan, tak payah ada perbatuan dah kot. Mungkin taksi. Ok, taksi, pergi balik, mungkin pergi ke, ok. Taksi ni mungkin melibatkan perjalanan daripada airport kepada tempat kita nak buat ni lah. So mungkin dalam roughly dalam letak dulu RM50. Dua lah. Dua perjalanan pergi balik, RM50. Dapat 100. Kan allowance makan, dan satu lagi apa ya? Penginapan. Okay, mungkin melibatkan penginapan. Right click di sini, right click di sini. Okay, right click di sini. And then insert. So korang akan dapat satu space yang kosong ni, and then korang boleh letaklah situ penginapan, contohnya hotel ke. Kuantiti 2 malam ataupun 3 malam, and then mungkin kita boleh letak 180 setiap satu. Yang ni kita just click and drag. Ok, 540. So kita ada dua program di situ. Untuk Julai. Dan kita boleh letak, let's say jumlah Julai. So jumlah Julai ni, katakan kita ada satu lagi program. Program C. Dan kita ada tiket penerbangan juga, dua hala. Let's say ni mungkin pergi overseas, pergi Singapore contoh dia, 1000. Taksi mahal sikit lah, 100. Contoh dia lah, mungkin lebih kot. Penginapan ni mungkin lebih sikit pasal ialah Singapore dollar kan. Mungkin boleh letak 300 dulu. Contoh dia lah, penginapan 5 hari. Dan kita ada allowance makan. Allowance makan ni mungkin kena besar lagi. Overseas. And then allowance perjalanan overseas. Insert. Right click, insert. Allowance overseas, luar negara. Saya tak pasti, just macam untuk 5 hari, mungkin 500. Contoh dia lah. Dan korang dapat 3 program yang ada 4,600, 1,700 dan 800. So macam mana nak calculate semua jumlah besar ni? Maksudnya 3 program tu kita buat untuk bulan Julai. So macam mana kita nak calculate? Kita buat sama dengan, then kita letak amount yang pertama. Lepas tu kita tekan tambah, dan kita letak amount yang kedua. Lepas tu tekan tambah lagi, and
then kita letak amount yang ketiga sini, dan tekan enter. So nampak jumlah besar dia untuk bulan Julai 7,170 yang diambil daripada program A tambah program B tambah program C. So katakan kita nak buat perubahan kan, ni dah melibatkan banyak sangat relation ataupun hubungan antara sel dengan sel. So contohnya tiba-tiba kat sini elan luar negara, alamak sebenarnya bukan 500 tapi cuma 300 saja. So bila kita tekan enter, nampak ini dia berubah secara automatik, ini pun berubah, dan di jumlah besar ni pun juga turut berubah. Jadi ini akan memudahkan kita untuk ni lah, okey, untuk kita membuat apa namanya kalau nak edit tu, maintenance. Okey, mudah untuk kita buat maintenance. Dan katakan kalau kita nak copy ni semua masuk ke dalam, okey, masuk ke dalam Word pun boleh. Just highlight mana kawasan yang kita nak copy, tekan Ctrl C dan bawa dia kepada Word dan Ctrl V. So nampak cantik sikit lah. Okey, nanti kalau katakan cuma kat sini kita tak boleh nak edit lah, tak boleh nak edit. So apa-apa editing yang korang kena buat dalam belanjawan, rujuk balik ke dalam Excel dan yalah, dan copy paste balik masuk ke dalam Word. So nanti korang boleh print, Ctrl P, dan korang nampak print preview macam ni. So apa yang kita set sebagai border, dia akan appear sebagai garisan. Okey, garisan. Okey, so sebelum kita pergi kepada pasal kita ada dua topik tutorial pagi ni, iaitu satu Excel yang kita dah tunjuk tadi, macam nak gunakan formula dalam Excel. Sebenarnya ada satu item what we call as concatenation yang saya rasa nampak menarik. Itu mungkin dalam tutorial seterusnya, yang mana saya ada manage beberapa nombor WhatsApp, dan untuk bukan blast lah, untuk hantar message, customize message kepada nombor WhatsApp yang berbeza, kita boleh gunakan juga formula dalam Excel ataupun dalam Google Sheet untuk kita customize message untuk setiap satu nombor WhatsApp yang kita nak hantar. Sekejap hilang suara. Okey, so sebelum tu siapa-siapa yang ada akaun Gmail by right, dia boleh access kepada Excel. Mana ni? Ni. Okay, dia boleh create Google Drive account, dan dalam ni kita akan ada option untuk create Google Sheet. Google Sheets, zoom kejap. So pergi ke Google Drive. Okay, gunakan apa-apa juga account Gmail yang korang ada, drive.google.com, then create new. Untuk Gmail account yang awal-awal tu, semua benda ni korang boleh create secara percuma lah, unless bila lebih daripada kuota yang sepatutnya, kuota dia besar jugalah, mungkin korang kena subscribe lah. Tapi yang penting rajinlah delete Gmail lah. Kalau korang dalam account yang free, rajin delete Gmail. Macam kat quiz ni, student pun boleh dapat satu Gmail account percuma bawah quiz.edu.my, then dalam ni supposed to be unlimited storage. Banyak lah boleh guna. Sekejap ya, nak zoom kejap. Oh, okey. Zoom kejap.
So konsep yang sama juga seperti dalam Excel, kita ada sel. Kita ada sel. Contoh ni adalah B2. Ni adalah sel B2. B2. Dan korang akan nampak benda yang sama juga. Ini ada point, decimal place. Dan kat sebelah ni kita mungkin akan boleh jumpa sum ataupun function. Function, option. Ini ada sum, ada average, ada count, ada max, min. Okey, banyak option yang kita boleh pakai sebenarnya dalam ni. Kita ada macam-macam lah. Okey, cuma obviously sejam ni mungkin tak sempat lah. Okey, so kita ada apa tadi? Kita ada Excel. So, kita lihat Excel apa yang dia buat. Kita ada bajet perjalanan Julai. Bajet perjalanan Julai. Okey. So yang ni pun sama juga, kita boleh tarik untuk resize dia punya size row. Kursus in-depth pasal Google Sheet ada provide. Oh yang ni boleh sebenarnya buat automation. Korang boleh request, nanti Encik Muiz akan ajar lah. Okey, nanti saya mungkin boleh request dengan Encik Muiz. Dan satu lagi Google Sheet. Okey, Google Sheet macam mana tadi? Kita buat option yang kita buat program A. Dan kita ada deskripsi. Dan kita ada quantity. Sebenarnya korang boleh je import Excel tadi tu dan buka dalam Google Drive. Tapi ni just nak tunjuk daripada scratch macam mana nak manage Google Sheet. Jumlah. Okey. Program A, deskripsi, tool, perbatuan, makan, kuantiti tol 2 hala, harga seunit 30, jumlah dia. Okey, mana kita punya function? Oh sorry, di atas ni. Zoom kejap. So sama juga, sorry. Kita kena type juga simbol sama dengan zoom. Sini. Sama dengan. Then sorry. Kita pick sel yang ini dan tekan tambah dan pick sel yang seterusnya. Sorry. Darab dan pick sel yang seterusnya, tekan enter. So dapatlah lebih kurang sama dia punya konsep. Dan kita ada kat sini perbatuan. So let's say kita perlu drive sejauh 500 km. Harga seunit adalah 0.60. Dan kita akan dapat lebih kurang klik di sini, klik type sama dengan, pick cell yang ada 500 ni, kemudian tekan star untuk darab, asterisk, dan sel yang seterusnya tekan enter. Okey, so macam biasa kalau korang nak seragamkan nombor perpuluhan dia, korang boleh select dan set dia punya sel. Okey. Oh sorry, titik perpuluhan, sel pula. Titik perpuluhan, set dia punya titik perpuluhan. Okey. Ni pun kalau nak set dia punya titik perpuluhan, 2 titik perpuluhan, boleh macam tu. Boleh ya? Dan lawan makan 2 hari. Dan kita akan dapat 3 hari lah. Kita akan dapat 100. Ni pun sama juga. Macam konsep dalam Excel tadi, interface dia ni pun mampu juga. Sorry, macam mana? Interface dia ni pun mampu juga untuk kita buat ni. Click and drag ke bawah. So that dia akan... Oh, tak boleh. Oh, boleh. Sama. Nak kurangkan confuse, kita letak ni. Okey, boleh. Kita ulang sekali lagi. Klik di sini,
tarik ke bawah dan kita boleh dapatkan macam tu lah. Dan kita boleh juga buat sum untuk nombor-nombor ni dalam function ini. Klik dan sum. Sum ni perjumlahan. Tak boleh pula. Okey, yang ni kita kena highlight lah. Text box yang pertama, klik, drag, lepas dan enter. So dia boleh buat calculation juga. Bold kan dia, bold. Okey, dan kita boleh set juga sama macam tadi, kita punya cell border. Ni borders. So lebih kurang juga macam Excel, kelebihan dia, bukan kelebihan dia, capability dia. Sebenarnya Excel ni pun, Google Sheet ni pun percuma lah. Google Sheet ni pun percuma. Disimpan dalam Google Drive. Okey, perbelanjaan. Okey. So konsep dia lebih kurang sama juga. Okey, sama je. Sama saja. So korang boleh copy yang ni. Sorry, kita buat dulu outside border. Boleh tak? Tak adalah. Sekejap kita cari button dia mana. Ada kat sini option dia. Outside border. Outside border. Dan kita boleh copy, Ctrl C. Ctrl C. Dan paste dia ke bawah. Sama juga. B. Dan korang boleh ubah sesuai dia mungkin 4 hari. Tol RM50. Sama bla bla bla. So dapat 2 figure yang berbeza. So nak dapatkan jumlah dia, korang boleh sama juga gunakan simbol sama dengan. Okey, zoom kejap. Simbol sama dengan, klik di sini. Lepas tu tambah. Okey, tekan simbol tambah. Dan klik untuk yang seterusnya. 800. Tekan enter. Okey. Okey, dapat lebih kurang macam tu. So kita ada 760 dengan 800, 15 60. Ctrl B untuk bold. Dan whatever changes, perubahan, let's say perbatuan kat sini, kita check Google Map, tiba-tiba cuma 450. So kita boleh ubah dia pada data yang pertama, dia akan recalculate di sini, di atas ni juga. So dia data dia berubah sebab dia punya input berubah, so display dia berubah. So setakat tu yang kita ada. Okey, ada siapa-siapa yang nakkan nak kita bantu, nak kita boleh WhatsApp ataupun boleh je letak dalam komen ataupun boleh PM kami lah. Siapa-siapa yang perlukan khusus yang seterusnya, yang advance macam pivot table semua tu. Sebab yang ni mungkin kita just maksimum pun 30 minit, 45 minit dalam tutorial ni. Tapi kalau korang nak yang lebih advance, yang lebih structured, yang lebih tersusun, saya akan provide nombor kat bawah dalam komen. Boleh contact dengan unit jaringan komuniti dan industri Encik Muiz. Okay, by the way, kita punya permohonan online ataupun pendaftaran di College Universiti Islam Selangor
boleh rujuk di website quiz.edu.my. Okey, kalau nak buat permohonan masih sempat lagi dan boleh walk in lagi sehingga bulan Julai ni lah, bulan sekarang ni 24 Julai. Okey, so nanti kita boleh rujuk dalam komen nombor telefon ataupun WhatsApp Encik Muiz. Okey. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.